berbanding 4.8 juta pelancong pada tahun 1989. Begitu juga dengan kempen Tahun Melawat Malaysia yang diadakan pada tahun berikutnya, iaitu pada tahun 1994 yang berupa kesinambungan Tahun Melawat Malaysia 1990. Masih mengekalkan tema yang sama. Tahun Melawat Malaysia yang ketiga diadakan tahun 2007, dibuat sempena dengan tahun 50 tahun kemerdekaan. Tema Malaysia Truly Asia telah pun diperkenalkan. Sebanyak 200 acara dengan 50 acara di seluruh negara telah pun dianjurkan. Hasilnya 20.97 juta pelancong telah berkunjung ke Malaysia dengan penjanaan pendapatan sebanyak RM46.1 bilion. Sekali lagi, Tahun Melawat Malaysia 2014 bertemakan Celebrating One Malaysia Truly Asia menempa kejayaan dengan mendapat kedatangan pelancong seramai 28 juta pelancong dan menghidangkan beratus acara dan perayaan yang hebat. Persoalan saya, apakah tema yang akan diperkenalkan oleh Kementerian sempena Tahun Melawat Malaysia 2026 ini? Adakah perkara utama yang ingin ditonjolkan sebagaimana tahun 1990 dan tahun 2007? Sehinggakan tahun 2026 ini dipilih sebagai Tahun Melawat Malaysia. Apakah tagline yang akan digunakan untuk menarik para pelancong asing datang beramai-ramai ke Malaysia 2 tahun lagi? Berapakah target kemasukan pelancong pada tahun 2026? Berapakah pendapatan yang bakal dikutip? Apakah sudah wujud logo rasmi, maskot dan lagu rasmi Tahun Melawat Malaysia yang digunakan sebagai bahan kempen utama? Saya nak tanya, sudahkah perjawatan Warren khas dibentuk? Kalau dah ada, saya nak tahu berapa ramai. Sekretariat yang dibentuk ini mestilah yang disokong penuh oleh JPA dan juga MOF kerana peruntukan dan juga perkara ini perlu dilakukan secara bersama. Sekretariat Tahun Melawat Malaysia ini mestilah terdiri daripada tim yang dedikasi, bukannya hanya setakat mengambil celup sana sini-sini untuk letak di bawah sekretariat ini, kerana tim ini, pasukan ini haruslah memberi fokus untuk kepada Tahun Melawat Malaysia. Dan Tuan Yang Dipertua, sampai ke hari ini, minta maaf cakap, saya tidak nampak apa-apa persediaan yang dibuat oleh kementerian untuk menjayakan Tahun Melawat Malaysia sebagaimanapun yang telah disebutkan tadi. Sebaliknya, kita dihidangkan dengan pelbagai kontroversi yang dicetuskan oleh Yang Berhormat Menteri. Kita nak dengar, kita nak tahu, kita nak lihat apakah misi dan juga visi daripada Yang Berhormat Menteri menerajui Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya ini, khususnya untuk Tahun Melawat Malaysia 2026. Tetapi yang dihidangkan oleh Menteri adalah kontroversi penurunan pangkat Ketua Pengarah Tourism Malaysia dalam banyak-banyak makanan warisan sup bak kutih yang diwartakan sebagai makanan warisan. Kerana saya ingat lagi pada tahun lepas, 7 hari bulan 6 2023, Yang Berhormat Timbalan Menteri menjawab soalan daripada Yang Berhormat Langkawi untuk masukkan sesuatu jenis makanan dalam kategori tradisi, ia perlulah boleh dimakan oleh semua rakyat Malaysia. Jadi sebab itulah kita nak tahu juga apakah yang dinyatakan oleh perkara ini. Dan selain daripada itu juga, saya dengar kabar Menteri masih sibuk mencatur pengarah-pengarah tourism Malaysia luar negara untuk diisi oleh orang luar secara kontrak. Kononnya pegawai-pegawai tourism Malaysia yang sedia ada ini tidak perform. Alasan yang sama yang digunakan untuk menukarkan Ketua Pengarah Tourism Malaysia. Persoalan sekali lagi saya timbulkan dalam Dewan Yang Mulia ini, apakah indikator yang digunakan untuk mengukur pegawai yang tidak perform di dalam tourism Malaysia? Saya nak tanya juga, sudahkah semua ahli lembaga pengarah tourism Malaysia dilantik? Berapakah komposisi mengikut kepakaran, mengikut kaum, mengikut bidang masing-masing, sama ada wakil industri pelancongan, perhotelan, penerbangan ataupun ekonomi yang mengisi ahli lembaga sekarang ini? Rakyat juga nak tahu ahli-ahli lembaga penggalakan pelancong Malaysia yang dilantik ini berlatar belakangkan apa? Bukan itu saja, lebih menyedihkan lagi, hari ini kita tengok pengarah Motek Labuan dah 3 tahun tak terisi. Pengarah Motek Kedah, Selangor, Negeri Sembilan lebih daripada setahun lebih tak terisi. Lagi-lagi Negeri Kedah tahun depan nak menuju kepada Tahun Melawat Negeri Kedah. Jadi kalau pengarah Motek tak ada, jadi bagaimana? Takkanlah nak lantik pengarah Motek negeri pun ambil masa sampai bertahun-tahun. Benda kecil je ni. Jadi ini yang harus dilihat. Akhir sekali Yang Dipertua, saya juga ingin menyentuh
sektor kebudayaan kesenian yang agak lesu kebelakangan ini. Bermula dengan industri kraft tangan, nampak hanya tinggal Hari Kraft Kebangsaan. Persoalannya, adakah masih wujud program-program lain seperti bimbingan seni oleh adik-guru kesenian, program-program lain seperti mengikut bidang seperti seni ukiran, seni kraft batik dan juga songket? Kalau ada, berapa agaknya peruntukan yang diberikan kepada kraft tangan bagi pembangunan dan pengembangan bakat di peringkat akar umbi? Begitu juga dengan program kebudayaan yang sangat unik. Antaranya kesenian tradisional seperti tarian Melayu, persembahan teater dan sebagainya. Kalau dulu tiap-tiap minggu ada saja persembahan kebudayaan dan bulanan di panggung seni negeri ini, adakah program-program seumpama ini masih ditambah baik? Saya dah nak habis tadi, last point yang dipetua. Justru saya ingin melihat agar Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya kembali seperti dahulu, penuh dengan misi dan visi yang menyentuh setiap bidang yang ada. Tak kiralah pelancongan ke, kebudayaan ke, kraft tangan ke, warisan ke, saya yakin dan percaya perpaduan di kalangan rakyat masih boleh dimantapkan melalui perkongsian seni dan budaya setiap bangsa. Tidak kira Melayu, Cina, India, keunikan seni budaya kraft tangan menjadi amalan rakyat Malaysia sejak turun-temurun dan perlu dipertahankan dan dikekalkan dengan suntikan pembaruan sesuai dengan peredaran zaman, dan perkara inilah yang sepatutnya kita tonjolkan kepada pelancong asing yang mengunjungi Malaysia, khususnya untuk dipertimbangkan sebagai acara utama Tahun Melawat Malaysia. Murai Rio mencari pasangan di tebing tinggi. Minta serius sikit Menteri Pelancongan agar pelancong dan pendapatan negeri bertambah lagi. Saya rasa dengan itu Masjid Tanah mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Masjid Tanah. Baik, berikutannya ada 5 pembahas. Yang Berhormat Ulu Langat, Yang Berhormat Rasah, Yang Berhormat Kepala Batas, Yang Berhormat Puchong, Yang Berhormat Jerantut. Untuk makluman, saya benarkan 15 minit, tapi tepat time saya potong. Baik, daripada 12 saya naikkan 15. Silakan Yang Berhormat Ulu Langat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam rahmah. Tuan Speaker, Agong bagi kereta. Agong bagi kereta dekat Perdana Menteri. Itu hak Agong lah, dia nak bagi siapa. Kalau dia nak bagi Puchong, Puchong ambil lah. Kalau dia nak bagi Pasir Gudang ambil lah. Saya jangan iri hati pula. Sebab tuanku kalau tak bagi dekat saya. Itu kereta Agong, dia nak bagi siapa, itu dia punya suka lah. Nampak bahasa macam kasar, Pak San. Pasir Gudang. Tapi ada orang iri hati. Saya pun heran lah dalam negara kita ni. Agong bagi kereta pun penjelasan. Salah. Ha? Penjelasan. Bagilah 5 minit dulu. Tak, pasal apa? Tidak. Saya ada orang iri hati. Ada orang iri hati, Arau. Jadi masalahnya, bila Perdana Menteri guna kereta Mercedes, ada orang iri hati, ada orang asat dengki, ada orang busuk hati. Sebab yang bagi kereta ni Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Dan Agong kita ni pun dia biasa bagi kereta dekat orang. Ya. Dia nak bagi Arau pun, Arau terima. Saya takkan dengki. Saya rasa bersyukur, saya rasa bangga kalau Arau dapat kereta daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Ini sikap kita lah dalam. Yang Berhormat Arau, Yang Berhormat Ulu Langat, ada buku peraturan tak? Ada buku peraturan tak? Baik, lihat kepada 36 dalam braket 7. Dalam braket 8. Kelakuan atau sifat Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong atau Raja-Raja Melayu atau tuan-tuan dan terama yang di-Pertuan Negeri atau hakim-hakim dan lain-lain orang yang menjalankan keadilan mahkamah atau ahli-ahli majlis pasukan bersenjata atau mana-mana suruhanjaya jawatan kerajaan yang ditubuh menurut bahagian 10 dalam perlembagaan atau ahli-ahli suruhanjaya pilihan raya atau siapa-siapa juga ketua negara negeri-negeri yang bersahabat dengan Malaysia tidak boleh disebut kecuali dengan dikeluarkan usul bersendirian bagi maksud tersebut. Dengan demikian, Yang Berhormat Ulu Langat tarik balik. Saya tarik balik. Cuma isu kereta je tadi saya nak bangkitkan. Yang Berhormat, kelakuan. Tak sebut dah. Cuma yang amat berhormat. Yang Berhormat, dengar apa saya nak cakap. Bila melibatkan tindak tanduk istana, tidak boleh disebut kalau mengikut peraturan yang saya telah baca. Dengan itu, tamatkan isu itu
beranjak pada isu-isu lain. Terima kasih Tuan Speaker. Cuma hebatnya Perdana Menteri kita ni, dulu Perdana Menteri sebelum ni ada order kereta harga Mercedes 2.3 juta, tapi Perdana Menteri kita yang ada pada hari ini tolak. Dia guna kereta kebangsaan. Inilah sifat seorang Perdana Menteri yang mengutamakan negara. Kemudian yang keduanya persoalan berkaitan dengan makanan tadi, bak kutih tadi tu. Iyalah, kalau guna daging babi jadi halal, jadi tak halal lah, jadi haram lah. Gunalah daging yang kita boleh makan, apa jadi masalah? Penjelasan? Daging kambing boleh, daging lembu boleh, daging ayam boleh, daging itik boleh, Penjelasan daging sikit. angsa boleh, kan? Boleh, Apa penjelasan. jadi masalahnya? Batu Ini sendiri pun bermakna kita bat. nak jadikan konflik dalam negara kita. Sedangkan ada banyak makanan lain. Dodol pun dijadikan makanan Minta laluan. warisan. Boleh bagi laluan tak? Kolok pun dijadikan sebagai makanan warisan. Apa jadi Boleh masalah? bagi laluan. Semua benda dalam negara kita ni nak dipolitikkan. Ini jadi masalah dalam negara kita. Sebab itu saya nak sebutkan tadi, kalau kita dengar ucapan daripada Ketua Pembangkang, maksudnya Perdana Menteri ini tak ada buat apa lah. Goyang kaki je, sila panggungnya. Tak ada buat apa. Sebab itu dalam ucapan hampir sejam, kita tak dengar pun. Dia hentam je, dia maki je. Ulu Langat, Pucak Borneo. Pucak Borneo. Kecelahan sikit je. Pucak Borneo ni teman ke sahabat? Teman. Teman. Ya, teman tapi Bagi mesra. ruang. Mesra. Teman tapi Okey, mesra. bagi Sila. ruang. Terima kasih. Saya pun masa tak banyak ni. Ulu Langat, okey. Masalah kawasan tak bawa lagi ni. Saya dengar tadi Ulu Langat berbicara mengenai makanan bakuteh ni. Memang benar, bakuteh ni tidak semestinya babi. Nasi lemak pun ada nasi lemak babi. Jadi, tapi saya nak minta pandangan Ulu Langat lah. Kalau makanan halal dan haram tu, boleh tak kita harmonikan dalam negara kita? Kalau makanan halal kita bagi makanan Muslim, dan makanan yang haram tu kita kata makanan non-Muslim. Sebab lebih elok didengar. Sebab bagi yang haram bagi orang Muslim, halal bagi saya. Jadi dalam Malaysia ni kita duduk pelbagai bangsa. Jadi setuju tak Yang Berhormat Ulu Langat untuk harmonikan, untuk menyahut titah seruan yang Lajulah di-Pertuan sikit Yang Agong? Berhormat. Laju sikit lah tentang soalan tu. Untuk yang di-Pertuan Masa dah Agong lah tak supaya, ada. setujukah Sebab Yang itu Berhormat? saya setuju sangat tadi, macam Seputih ada sebut tadi. Sebab itu parti Parit Bunta tu, Penjelasan. kalau dia dapatkan undi, Yang kan, Berhormat, dia nak penjelasan. buat bah koteh halal. Bila nak dapatkan undi ada kepentingan, dia nak buat bah kutih halal. Kenapa sekarang ini tak cadangkan bah kutih halal? Halal lah bah kutih halal. Guna daging kambing, daging lembu, Pasal salah. arau. Pasal salah. 36-12. Arau, saya janji arau. Peraturan mesyuarat. Arau bahas nanti. Saya tak Tuan kacau. Yang di-Pertua, peraturan sebab mesyuarat. Sebab itu Tuan Yang di-Pertua, saya nak menyebutkan. Peraturan di antara- Rendah peraturan. Yang Berhormat Parit Bunta. Peraturan mesyuarat 36/12. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis, dan ahli itu boleh dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan bagi kesalahan itu. Ulangan mengeluarkan majlis sebab baik saya atau siapa saja tidak mempertikaikan bak kutih yang dimakan oleh orang-orang bukan Islam. Kita hanya memberi pandangan supaya dijelaskan statusnya halal ataupun haram. Sebab bak tu sendiri apa makna dia? Kaki babi. Yang Berhormat. Tapi saya refer dalam Wikipedia, bak tu sendiri dirujuk pada sop tulang rusuk khinzir. Sedangkan yang dicadangkan oleh Lejnah Perpaduan lem koteh, bukan Yang bak Berhormat. koteh. Yang Berhormat Ulu Langat, boleh tak minta Yang Berhormat, pendekkan. Yang lain duduk. Sudah. boleh. Saya rujuk Wikipedia, rujuk tempat-tempat yang lain. Orang faham Tak sebut ada, bak Parit Bunta. koteh Jangan tulang buka belik. rusuk. Bagi Yang Berhormat, ini ruang bukan untuk memberi ruang mana-mana Yang Berhormat untuk berbahas. Bila bangkitkan peraturan 37 dalam braket 1A, Yang Berhormat telah membangkitkan peraturan di bawah 36/12. Baik, putuskan, cakap apa yang nak dicakapkan, jangan melirik. Ulangan mengelirukan sebab Baik. kita tak lawan tak tentang bak kutih kalau jenis yang halal. Yang ini halal lah ni. yang kita petikai ialah Parit bila Bunta. disebut Dekat Parit Bunta tak ada seolah-olah- Cina ke? Ya. Parit Bunta tak ada Cina. Sudah, sebentar. Yang Berhormat Ulu Langat, Yang Berhormat Parit Bunta, Yang Berhormat Parit Bunta, saya dah faham apa yang Berhormat nak sampaikan di bawah 36/12. Saya nak putuskan. Duduk.
Yang berhormat majlis yang ada, yang berhormat dalam majlis, saya putuskan tidak melanggar, teruskan. Tidak melanggar, tengok tu Parit Buntar. 1-0, Parit Buntar dah kalah. Bak ni, Ipoh Timur, tolong jelaskan apa maksud bak tu. Terima kasih Ulu Langat. Bak ni dalam bahasa Hokkiennya, bak tu daging. Bukan seperti yang cuba diputar belitkan oleh rakan-rakan sebelah sana, katanya khusus dan spesifik daging khinzir. Itu salah. Bak dalam bahasa Hokkien tu bermaksud daging. Kalau tu bak, itu Hokkiennya daging khinzir. Gubak itu daging lembu. Jadi setuju tak Ulu Langat kalau dikatakan mereka ni sebenarnya menipu? Cuba nak memutarbelikkan untuk mewujudkan sentimen ketegangan dan kebencian, seolah-olah bak ni daging khinzir yang sebenarnya tipu oleh sebelah sana. Saya tahu sebab saya Hokkien. Depa tahu tak? Peraturan mesyuarat lagi sekali. Asyik peraturannya bila nak sudah ni. 35-6. Ini tak tengok cerita Jackie Chan ni. Peraturan mesyuarat. Yang berhormat Ulu Langat duduk. Saya nak dengar. Duduk. Peraturan mesyuarat. 35-6. Seorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli lain. Tadi Ipoh Timur buat sangkaan jahat, seolah kami ini menipu. Apa sangkaan jahat? Terang-terang menipu. Masalah tafsir kan ni salah. Yang berhormat Ipoh Timur duduk. Saya nak tak habis dengar lagi ni. Okey. Masalahnya dia sebut menipu, seolah kita ini sangkaan jahat. Kami tak menipu, kita minta penjelasan. Baik. Menteri Pelancongan itu bagi penjelasan. Baik. Yang halal, yang haram dan sebagainya. Sudah. Sangkaan jahat, minta tarik balik. Baik. Kalau tidak Duduk. saya kacau lagi sampai bila pun. Duduk yang berhormat. Saya putuskan atas peraturan yang diangkatkan tidak melanggar peraturan, dan saya untuk Parit Buntar, saya akan invokkan 37 dan braket 2. Baik. Teruskan. 2-0 dah speaker. Ulu Langat. 30 saat. Ini kacau ke apa ni? Tak. 20 saat. Okey. 8 hari bulan 10 2018. Tajuk berita dalam website PAS. Lajnah Perpaduan Nasional PAS Pusat perkenal bak kutih halal sempena pilihan raya kecil. Apa pandangan? Iyalah, nak dapatkan undi yang halal pun jadi haram, haram jadi halal. Tu yang jadi masalah je tu. Bangkit lagi Kang, 36.6 pula. Tadi kalau kita dengar, tadi saya nak menyebutkan dalam ucapan Ketua Pembangkang, Perdana Menteri ini tak ada buat apa. Tapi ada 10 perkara dalam tempoh pemerintahan kerajaan madani, kerajaan perpaduan ni. Saya nak sebutkan, reserve asing kita naik. Pelancong naik. Pengangguran dapat direndahkan. Pelaburan kita 329 bilion, paling tinggi dalam sejarah negara kita. Bonus 2,000. Cuma saya nak tanya dengan Menteri Agama ni soal berkaitan dengan bonus guru-guru kafar kita. Saya bila balik ke kawasan ni, guru-guru kafar telefon saya, WhatsApp saya, tanya dengan saya. Dia kata mereka ni tak dapat bonus. Jadi saya nak tanya kepada Menteri Agama ni, untuk guru-guru kafar kita ni, begitu juga inflasi kita kurang. Tapi kalau kita dengarlah perbahasan daripada sebelah sana tu, memang nak gegak gempita lah, macam seolah-olah nak kiamat dah, seolah-olahnya Gunung Kinabalu ni pun nak runtuh. Kemudian perkara yang kedua yang saya nak tanya kepada Kementerian Pendidikan, menterinya pun ada. Menteri, dengar betul-betul ni Menteri. Sekolah tak cukup dekat Bandar Seri Putra. Kemudian sekolah tak siap. Menteri, di Bandar Bukit Mahkota dah 3 tahun dah penduduk memekak, penduduk bising dekat saya. Sekolah tak siap ni. Tak cukup ni. Di Bandar Bukit Mahkota. Kemudian kita ada tapak sekolah di Prima Saujana. Tapi yang jadi masalahnya sekarang ni, sekolah itu tak ada. Kemudian yang keduanya soal berkaitan dengan Kementerian KPKT. Timbalan menterinya pun ada. Soal berkaitan dengan JMB ni. Masalah JMB tak boleh nak buat apa. Sebab duit tak ada. Ini KPKT kena tengok. Kemudian yang keduanya persoalan berkaitan dengan kereta-kereta yang tersadai ni. Dah kereta-kereta dah lama ni. Dia tak tahu nak letak dekat mana. Selamat tinggal Arau. Dia tak tahu nak letak dekat mana. Dia letak tepi-tepi jalan. Kemudian kita nak ambil, kita nak mansuhkan kereta tu menjadi masalah sebab dia perlu dapat kelulusan daripada Jabatan Pengangkutan Jalan. Begitu juga soal berkaitan dengan pembinaan balai bomba. Balai bomba ni memang kita sangat perlu, sangat khususnya di Don Dusun Tua.
baru-baru ni berlaku kebakaran, bomba lambat sampai, habis rumah terbakar. Kemudian yang ketiganya, Kementerian Dalam Negeri. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada Kementerian Dalam Negeri kerana telah buat operasi tangkap warga asing, khususnya di Dewan Undangan Negeri Semenyih. Kemudian saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada Ketua Polis Negara, dan juga pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, kerana mereka ni tak sorok masalah yang berlaku di PDRM di bawah kapit. Berlaku penyalahgunaan kuasa. Mungkin berlaku amalan rasuah anggota dan juga pegawai didedahkan kepada kita. Inilah dia kerajaan perpaduan, inilah dia kerajaan madani. Jika ada masalah, kita tak sorok bawah kapit, kita dedahkan dan perlu ambil tindakan yang segera oleh pihak PDRM dan juga pihak Kementerian Dalam Negeri. Yang keempatnya, soal berkaitan dengan Kementerian Pelancongan. Walaupun Masjid Tanah tak suka dengan kementerian ni, mungkinlah tak suka. Tapi saya nak menyatakan kepada Kementerian Pelancongan ni, khususnya di Hulu Langat ni, kita lagi seminggu kalau dengar daripada Jelebu tadi, dia nak puasa lagi 2 hari. Jelebu, sebaik Jelebu tak ada. Puasa seminggu lagi Jelebu. Kita di Hulu Langat ni, kita ada program mantai. Program ni tak ada di Besut ni. Tapi program ni ada di Hulu Langat, iaitu program mantai, pesta mantai. Dan kita di Hulu Langat ni juga kita ada pesta lemang. Sebab itu Allah. Sebut besok pasal apa? Ha? Besok pasal apa? Tak ada apa. Rindu. Apa pasal apa tu? Rindu. Pasal apa? Rindu. Pesta apa ni? Dah lah. Pesta apa? Pesta pantai. Dah lah Hakim. Pesta apa? Rindu. Mantai. Yalah, mantai. pesta apa? Datang, saya jemput Besut datang ke Hulu Langat nanti. Saya jemput nanti Besut datang ke Di Hulu Besut Langat ada pesta. dalam program pesta mantai. Begitu juga Besut, duduklah Besut. Begitu juga saya dah sebutkan tadi soal berkaitan dengan bonus untuk guru-guru kafar. Begitu juga dengan Kementerian Pengangkutan Malaysia. Saya nak minta sangat-sangat kepada Kementerian Pengangkutan ataupun Kementerian Kerja Raya. Saya tak pastilah speaker, tol ni bawah siapa? Bawah Kerja Raya ke atau bawah Kementerian Pengangkutan? Saya nak minta supaya tol Balak Kong, saya rasa ada di kalangan ahli parlimen pun lalu. Sebab yang amat berhormat Perdana Menteri kita pun lalu tol Balak Kong ni. Saya nak minta supaya tol Balak Kong ini dimansuhkan. Saya nak minta tol Balak Kong ini dimansuhkan oleh Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Madani yang ada pada hari ini. Juga Kementerian Kerja Raya, tolong tengok sangat-sangat jalan daripada Semenyih nak pergi ke Pekan Bangi Lama. Setiap kali dalam perbahasan, setiap kali dalam persidangan, saya akan membawakan persoalan berkaitan dengan masalah jalan daripada Pekan Semenyih menuju ke Pekan Bangi Lama. Begitu juga di Kementerian Kesihatan Malaysia. Ipoh Timur, Hulu Langat ni kawasan padat. Ni sekarang ni ada satu projek perumahan, 2 projek perumahan sekarang dibuka sekarang ni. Satu projek perumahan di Hulu Semenyih, hampir 600 ekar tanah telah ditebang ataupun tanah telah dibuka untuk projek perumahan. Sebab itu kita nak minta kepada Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan ni, bukan setakat kita nak tengok projek rumah tu siap, tetapi projek infra sekitarnya. Sekolahnya macam mana, tanah kuburnya macam mana, suraunya macam mana, akses keluar masuknya macam mana, paritnya macam mana. Ini antara perkara-perkara yang kita nak kena tengok. Kementerian Kesihatan Malaysia, klinik-klinik yang terdapat di dalam Parlimen Hulu Langat sekarang ni memang terlalu sesak. Sebab tu saya nak minta menteri, walaupun menteri ini daripada parti saya, tapi saya bawa dalam Parlimen, saya nak minta supaya menteri tolong fokus, tolong tengok sikit soal berkaitan dengan klinik-klinik padat yang terdapat di dalam Parlimen Hulu Langat. Seterusnya, yang berhormat speaker, masalah kebersihan ni, saya nak kena bercakap dah. Masalah kebersihan dalam negara kita ni, saya tengok ni, masyarakat dan juga warga watan dalam negara kita ni, soal berkaitan dengan kebersihan ni, memang saya tengok tak jagalah. Kan, tempat saya ni banyak tempat-tempat pelancongan, tempat-tempat yang menarik ni, Tuan Speaker. Belah petang tu, lepas mereka tinggalkan contohnya Sungai Gabai ke, Sungai Tekala ke, Sungai Congkak ke, Lubuk Manggih dan sebagainya, apa yang mereka tinggalkan adalah sampah. Ini merupakan satu sikap yang sangat tak baiklah. Sebab itu saya nak minta sangat-sangatlah, negara kita Malaysia ni negara yang cantik, kita ada hutan, kita ada laut,
kita ada air terjun dan sebagainya. Kita jagalah kebersihan negara kita ni. Ini tanah tumpah darah kita. Kita dibesarkan, kita dilahirkan di sini. Malaysia ni negara kita. Kena jaga kebersihan negara kita ni. Nak minta Cinta negara kita ni. Saya ada 1 minit je. Banyak lagi benda saya nak bawa ni. Kemudian saya bagi sikit. Kemudian saya nak minta juga peruntukan khas daripada yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia. pasal sampah ni. Peruntukan khas untuk flyover di Taman Desa Jinaris dan juga Prima Saujana. Saya nak minta sangat-sangat kepada yang amat berhormat Perdana Menteri supaya dapat meluluskan peruntukan pembinaan flyover. Ipoh Timur, cepat. Melanggar. Tadi disebut inilah negara tanah tumpahnya darahku, tapi adanya orang negara kita yang anggap tempat ni sebagai tanah tumpahnya sampahku, di mana adakah disetujui oleh ulangan kita perlu memperkuatkan dan memperluaskan penguatkuasaan ke atas orang-orang Malaysia ke bukan Malaysia yang rata-rata buang sampah menggunakan drone, di mana boleh guna drone untuk hang jangan tumpah sampah, hang jangan buang sampah kat sini. Guna drone sebagai alat dan instrumen untuk menguatkuasakan. 1, nak tangkap gambar dia. 2, nak bagi amaran kat dia. 3, untuk keluarkan saman kemudian. Adakah setuju Ulu Langat? Saya setuju sangat Ipoh Timur. Buatlah apa juga. Janji negara kita ni bersih. Kita didik masyarakat dan juga rakyat dalam negara kita ini untuk jaga kebersihan. Dan yang terakhirnya, Datuk Speaker, saya ingin ucapkan syabas dan tahniah kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong daripada Johor di atas pelantikan sebagai Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan juga ucapan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong daripada negeri Pahang. Kami tak akan keluar Dewan. Kami menyanjung tinggi kasih kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga institusi raja dalam negara kita. Daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku. Terima kasih. Saya ambil kesempatan singgit untuk mengingatkan apa yang dihalang kita ucap di dalam Dewan ini. Sila lihat peraturan 36 tu yang melibatkan istana, melibatkan yang di-Pertua clear dalam perkara peraturan 38 dan bracket 8. Ambil maklum pada semua yang berhormat. Seterusnya saya persilakan yang berhormat Rasah. Terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menyertai perbahasan pada hari ini. Sebagai pembuka bicara, saya menjunjung kasih dan merafas sempah setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar atas pemasyuran sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17. Dan saya juga ambil kesempatan pada petang ini untuk merafas sempah menjunjung kasih tinggi-tinggi penghargaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah yang telah menyempurnakan pemerintahan baginda dengan begitu cemerlang sepanjang 5 tahun yang lepas. Daulat tuanku, Datuk Yang di-Pertua, perkara pertama yang saya nak bawa pada petang ini adalah berkaitan dengan pangkalan data utama, PADU. Seperti mana yang kita sedia maklum, PADU dah dilancarkan pada 2 Januari 2024 dengan sasaran sekurang-kurangnya lebih 20 juta penduduk Malaysia akan mendaftarkan ataupun mengemaskinikan data dalam PADU ini. Tetapi sehingga semalam, data terkini menunjukkan hanya setakat 4.04 juta yang telah mengemaskinikan data mereka. Ia jauh daripada sasaran asal. Jadi saya nak tanya kepada pihak kerajaan, apakah daripada Kementerian Ekonomi dan juga DOSEM yang menjadi agensi tonggak kepada PADU ini akan melakukan sesuatu yang lebih baik, yang lebih pragmatik, yang lebih menyeluruh untuk membolehkan lebih ramai mengemaskinikan data mereka, data masing-masing sebelum penghujung bulan ini. Sebab dikatakan PADU ni akan dibuka untuk pengemaskinian selama 3 bulan. Kita tahu PADU ni penting. Saya rasa ahli-ahli yang berhormat dalam Dewan ni kita sedia maklum perlunya ada PADU ni bersesuaian dengan tindakan ataupun pendekatan kerajaan yang akan melaksanakan subsidi bersasar selepas ini. Tetapi cuma persepsi daripada rakyat ataupun hebahan info kepada rakyat perlu dikemaskinikan, dipertingkatkan supaya rakyat mendapat lebih banyak info yang sepatutnya. Saya mohon cadangkan kepada Kementerian Ekonomi dan juga DOSEM
dalam kita membegitkan lagi pendaftaran ataupun pengemaskinian padu ini, boleh tak melibatkan pusat khidmat semua wakil rakyat? Tak kira pusat khidmat ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri di seluruh negara, supaya ada penglibatan. Maksud saya di sini adalah menjadikan pusat khidmat wakil rakyat ni sebagai entiti yang terlibat, bukan setakat yang supportif, tetapi terlibat secara langsung untuk proses pengemaskinian. Bukan setakat kami membantu untuk hebahan, tetapi jauh lebih penting adalah penglibatan terus daripada kami. Saya pernah mencadangkan kepada Dosem Negeri Sembilan pada minggu kedua bulan Januari, tetapi tak ada apa-apa keputusan yang konkret daripada Dosem berkenaan dengan perkara ini. Datuk Yang di-Pertua, perkara kedua yang saya nak sebutkan adalah berkenaan dengan Kementerian Kewangan. Pertama, saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada pihak kementerian kerana telah pada 19 Februari yang lepas mengumumkan bahawa 7 kategori perubatan tradisional yang diletakkan di bawah Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari 2016 Akta 775 telah dikecualikan SST. Ia sesuatu yang sangat baik dan boleh membantu keberlangsungan ataupun perniagaan untuk industri perubatan tradisional tersebut. Cuma pada kesempatan pada hari ini, saya nak mohon kepada Kementerian Kewangan untuk mengkaji juga untuk mengecualikan SST untuk 23 jenis amalan profesion kesihatan bersekutu di bawah Akta Profesion Kesihatan Bersekutu 2016 ataupun Akta 774 yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya difahamkan pihak KKM telah meminta pengecualian SST daripada MOF dan masih belum ada keputusan daripada MOF. Sebab 23 kategori ini termasuk fisioterapi, psikologi, terapi cara kerja yang merupakan amalan-amalan perubatan yang amat diperlukan dalam keadaan persekitaran kehidupan kita pada masa kini. Seterusnya untuk MOF juga, saya mohon jawapan daripada pihak MOF berkenaan dengan gerak kerja daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri di bawah program khas pengakuan sukarela PKPS 2.0 yang mula dilancarkan pada Jun tahun lepas dan akan berakhir pada 31 Mei 2024 pada tahun ini. Apakah respon yang telah diterima dan berapa banyakkah tunggakan cukai sebelum ini yang tidak dilaporkan, yang telah dilaporkan dan telah dikutip sejak program ini bermula. Seterusnya di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, kebetulan Yang Berhormat Menteri ada di sini. Pertama saya ucapkan syabas kepada pihak kementerian yang telah melancarkan program Smart Sawah berskala besar, Smart SPB ala Sekincan pada bulan Mei tahun lepas. Cuma selepas hampir 10 bulan dilancarkan. Apakah hasil dia? Saya mohon Yang Berhormat Menteri menggulung nanti berikan status terkini program ini, setakat mana penerimaan daripada para pesawah di seluruh negara. Sebab kita tahu pentingnya program ini adalah kita nak meningkatkan hasil setiap hektar daripada kebiasaannya 6 hingga 7 tan metrik setiap hektar dinaikkan kepada lebih 10 tan metrik per hektar. Jadi setakat mana status penerimaan dan juga hasil dia. Itu yang pertama. Sebab kita tahu setiap hektar produktiviti beras dia kena meningkat. Kalau tidak, kita akan terus menghadapi masalah yang dihadapi kekurangan beras putih tempatan seperti mana sejak bulan Ogos, September tahun lepas apabila negara pengimport enggan mengimport ataupun mengurangkan ekspor mereka ke negara kita. Jadi saya mohon status terkini daripada pihak kerajaan dan saya juga mohon apakah status terkini berkenaan dengan penanaman 5 musim dalam 2 tahun dengan suntikan dana sebanyak 3 bilion yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada tahun lepas, dan apakah sasaran kita untuk menghasilkan beras putih tempatan sekurang-kurangnya 80% secara tempatan menjelang tahun 2030 akan
tercapai, ataupun boleh tak kita bukan setakat 80% secara tempatan, malahan lebih tinggi dari situ. Saya ingin mengambil contoh keadaan di Jepun. Pihak Jawatankuasa Pertanian Parlimen pernah ke Jepun pada 4 bulan yang lepas, dan kami telah dimaklumkan bahawa di Jepun, walaupun usia pesawar dia lebih separuh, berusia 60 tahun ke atas, tetapi hasil pesawar mereka tetap tinggi. Mereka dapat self supply 100%, malahan lebih 100% untuk penduduk mereka. Dan penduduk Jepun seperti mana? Penduduk Malaysia, mereka makan nasi setiap hari, makanan utama mereka. Tetapi mereka boleh lakukan dengan adanya smart farming, teknologi yang terkini, pendekatan terkini. Jadi apakah kita boleh melakukannya selaras dengan dasar pandang timur, khas untuk bidang pertanian. Dan bukan setakat beras dan padi, tetapi juga berkenaan dengan hasil-hasil pertanian yang lain, buah-buahan, sayur-sayuran, hasil tenusu, hasil perikanan yang lain. Apakah boleh kita mencontohi teknologi pendekatan yang digunakan di Jepun untuk kita meningkatkan hasil kita? Seterusnya di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, ya, kita ada menteri baru untuk kementerian ni. Saya nak tanya, untuk payung ramah yang telah dimulakan oleh Allahyarham Datuk Seri Salahuddin, mantan menteri kita, apakah status terkini payung ramah tersebut yang telah diumumkan akan diteruskan? Apakah status terkini? Dan soalan kedua berkenaan dengan payung ramah ni, apakah akan ada segmen baru ataupun sektor baru yang akan terlibat untuk tahun ini? Seterusnya di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, ya, pendidikan antara segmen yang paling penting dalam masyarakat untuk memastikan kemajuan negara kita. Kebetulan Yang Berhormat Menteri pun ada sini pada petang ni. Masalah pertama setiap kali saya sebut adalah berkenaan dengan masalah kekurangan guru. Masalah ni bukan masalah kerajaan Malaysia Madani saja. Masalah ni telah diwarisi sejak sekian lama, sejak berpuluh tahun. Kita tahu pada bulan Januari yang lepas ada kemasukan penempatan guru baru selama 9,500 orang, dan saya dimaklumkan dalam bulan ni akan ada penempatan kemasukan guru baru. Ya, mungkin apabila Yang Berhormat Menteri jawab nanti boleh memberikan fakta. Cuma masalah dia, walaupun ada kemasukan secara berperingkat, masalah kekurangan guru tu masih berlaku tanpa terusan. Dan setiap hari kita tahu akan ada guru yang bersara wajib. Sebab sampai hari jadi kena bersara wajib, dan ada juga guru yang bersara awal. Jadi macam mana kita nak menangani masalah ini secara menyeluruh? Apakah kementerian boleh memikirkan, boleh merangka sesuatu rancangan jangka panjang menyeluruh untuk memastikan supaya kalau tak 100% pun, paling kurang kita boleh mencapai 98 penjawatan diisi sepanjang masa. Sebab sekarang saya rasa bawah 98%, dan sudah tentu ia bukan tugas menteri seorang saja, ia melibatkan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Malaysia. Jadi mohon pihak kementerian bersama dengan SPP dapat merangka sesuatu yang terbaik untuk mengatasi ataupun mengurangkan masalah kekurangan guru ini. Berkenaan dengan KPM juga, saya ucapkan terima kasih kepada keprihatinan pihak KPM yang telah menyarukan bantuan awal persekolahan RM150 dengan begitu cepat pada pertengahan bulan Januari. Suatu yang sangat baik dan dihargai dengan jumlah 788 juta, satu jumlah yang sangat besar. Cuma isunya di sini, Yang Berhormat Menteri, saya mohon perhatian dari KPM adalah kita masih gunakan bayar tunai. Ibu bapa yang bekerja terpaksa minta cuti untuk ke sekolah menerima RM150 tersebut. Ia bagi saya dari segi logistik boleh mendatangkan kesulitan kepada sebahagian ibu bapa. Kalau nak buat bank in secara online, diwajibkan BSN sahaja. Ini makluman yang saya dapat daripada pihak sekolah. Cuma saya minta, kalau untuk bantuan awal persekolahan tahun 2025, saya mohon kita boleh bank in dengan syarat bank dia bank tempatan. Tak kira bank apa. Bukan setakat BSN boleh, Maybank boleh, Hong Leong boleh, IHB boleh, janji bank tempatan. Jadi saya mohon pihak kementerian mempertimbangkan cadangan ini untuk mengatasi masalah logistik ibu bapa.
Dan sama juga keadaannya untuk kelas PPKI yang mana setiap murid diberikan allowance bulanan RM150. Sebab kalau guna BSN, dia tak boleh buat sebakan akaun, wang dah masuk ke belum secara online. Bank lain boleh, lebih friendly, lebih user friendly. Jadi saya mohon pertimbangan daripada KPM. Dan berkenaan dengan KPM juga, saya nak tanya pendirian daripada KPM berkenaan dengan pembukaan kelas pra-persekolahan. Sebab ada sekolah, tak kira sekolah kerajaan ataupun sekolah bantuan kerajaan, yang mana berlaku penyusutan bilangan murid. Jadi ada kelas yang kosong. Bila ada kelas yang kosong, mereka ada cadangan inisiatif untuk buka kelas pra. Cuma ada kes tertentu di mana permohonan tidak diluluskan. Padahal inisiatif itu ada. Jadi saya mohon pendirian daripada KPM berkenaan dengan perkara ini. Seterusnya berkenaan dengan Kementerian Kerja Raya, pada hujung tahun lepas diumumkan 11 Lebuh Raya akan ikut sistem pembayaran terbuka SPT. Satu inisiatif yang baik dibawa aliran bebas pelbagai lorong MFFF. Saya nak tanya kementerian, apakah status terkini MFFF pelaksanaannya? Apakah ia berjalan lancar ataupun tidak? Dan seterusnya berkenaan dengan KKR juga, isu touch and go. Kita tahu kad touch and go kita lepas 10 tahun dia akan expire. Dan sekiranya ada baki, dia tak boleh transfer kepada kad baru. Ini bagi saya merugikan pengguna. Walaupun jumlah dia tak besar, tapi ini tetap duit yang ada pada pemegang kad. Jadi boleh tak pihak kerajaan berikan arahan kepada touch and go supaya memperbaiki keadaan ini, tidak mendatangkan kerugian kepada mana-mana pemegang kad. Dan berkenaan dengan Kerja Raya juga, saya nak tanya status. Ini perkara di kawasan. Bagaimana dengan projek membina susul flyover daripada Tol Baru Seremban ke Jalan Lingkaran Tengah di Jalan FT 362 yang diumumkan di dalam Dewan ini pada 20 Mac 2023 berjumlah 600 juta. Kita nak tahu apakah status dia. Dan seterusnya berkenaan dengan kementerian ini juga, apakah fasa baru untuk Jalan Lingkaran Tengah dari Labu ke Jalan Tun Dr. Ismail akan dimulakan. Dan seterusnya perkara terakhir yang saya nak sebutkan, Datuk Yang Di-Pertua, adalah berkenaan dengan JPS. Sekarang JPS diletakkan di bawah Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra. Saya nak tanya, apakah status terkini projek pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSP Sungai Linggi Fasa 5? Sebab ini sangat penting. Sekiranya PLSP tempatan banjir ini dapat dilaksanakan, masalah limpahan air daripada Sungai Linggi yang pernah berlaku banjir besar pada tahun 2020 yang menyebabkan lebih 1,000 rumah tenggelami air tidak akan berulang. Saya nak tanya apakah status terkini projek ini. Jadi itu sahaja ucapan saya pada petang ini. Terima kasih kepada Timbalan Yang Ketua yang telah memberikan masa 15 minit kepada saya, dan saya mohon menyokong usul ini. Sekian, terima kasih. Baik, Yang Berhormat rasa dipersilakan. Terima kasih Yang Berhormat rasa dipersilakan Yang Berhormat Kepala Batas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Kepala Batas ingin merafak sembah tahniah di atas pemasyuran Nuli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar sebagai Yang Di-Pertua Agong yang ke-17 dan Raja Daris Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah sebagai Raja Pemasyuran Agong ke-17. Kepala Batas turut mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kepala Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'an Billah dan Tunku Hajah Azizah Maimunah dan Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj, dan mendoakan semoga Allah memberkati jasa tuanku kepada rakyat jelata sepanjang tempoh pemasyuran tuanku sebagai Di-Pertua Agong ke-16. Kepala Batas turut mengambil kesempatan ini mengucapkan takziah ke atas keluarga pesilat Terengganu Wan Muhammad Haikal Wan Hussein yang telah meninggal dunia ketika perlawanan dalam pertandingan kejohanan Pasukma baru-baru ini. Tuan Yang Di-Pertua, perkara pertama yang ingin saya kongsikan, Pakar Undang-Undang Antarabangsa Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Yazid Zulkifli menjelaskan, setakat ini Malaysia masih belum mempunyai mekanisme atau polisi terhadap pelarian sama ada pada peringkat antarabangsa maupun nasional. Malah beliau turut menyuarakan kerunsingan dengan
menyatakan bahawa sekiranya kerajaan terus menang remeh dan tidak menghiraukan perkara berkenaan, maka isu pelarian Rohingya dalam negara ini tidak akan selesai dan dikhawatiri akan memberi implikasi kepada rakyat termasuk dari sudut keselamatan, sosial dan juga ekonomi. Isu penempatan Rohingya ini juga pernah disuarakan oleh penduduk di Pematang Janggus Kepala Batas. Mereka hadir dengan bilangan yang kecil pada mulanya, kemudian semakin bertambah sehingga membentuk koloni penempatan. Isunya bukanlah kerana penduduk tidak mempunyai belas dan perasaan kemanusiaan, namun kerana tiada penguatkuasaan yang tegas dapat diambil. Ini kerana sebahagian daripada mereka cenderung untuk melakukan jenayah, mencuri haiwan belaan, ternakan serta tanaman penduduk setempat. Mereka seolah-olah kebal kerana kad UNCHR. Apakah dasar terkini negara terhadap isu berkaitan pelarian Rohingya yang bermasalah serta tindakan yang boleh dikuatkuasakan oleh agensi kerajaan seperti PDRM? Tidak dapat dinafikan ada sebahagian daripada mereka yang dapat hidup bermasyarakat dengan penduduk tempatan dengan baik. Namun yang digusarkan ialah bagaimana dengan mereka yang tidak menghormati penduduk tempatan. Tuan Yang Dipertua, OPS Khas Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA telah menangkap seramai 1,101 orang parti berasal dari Bangladesh, di mana kawasan tersebut turut terkenal dengan julukan, mohon izin Bertua, Little Dhaka. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Laudian Abdul Majid berkata operasi ini bertujuan membenteras pelbagai jenayah dan aktiviti tidak sihat dalam kalangan parti di kawasan tersebut. Justru adakah ini satu penanda aras bahawa jenayah di kalangan parti semakin meningkat? Tuan Dipertua, laporan pada Julai 26, 2022, seramai kira-kira 1.2 juta rakyat Cina dilaporkan tidak meninggalkan negara sejak tahun 2018 hingga 2021 seperti yang disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri ketika itu. Malah perkara tersebut turut disahkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara melalui portal laman web rasmi agensi tersebut. Apakah sebenarnya yang berlaku? Adakah terdapat kartel ataupun kumpulan yang merancang kehilangan mereka? Pada Jun 17, 2023, Menteri KDN telah mengesahkan bahawa terdapat kes pemberian IC telah berlaku pada tahun 2019 dan tindakan juga telah diambil terhadap pegawai yang terbabit. Namun, bagaimana pula dengan baki 1.2 juta orang lain yang masih hilang? Isu ini jauh dari isu perkauman, tetapi ini ialah isu kedaulatan negara. Berbekalkan kad pengenalan yang ada, tiba-tiba mereka boleh mohon bantuan sara hidup. Tiba-tiba mereka boleh menikmati kehidupan ataupun kemudahan pendidikan dan kesihatan negara. IC lahir tahun 1957. Tiba-tiba tak boleh berbahasa Melayu. Tiba-tiba boleh mereka mengundi untuk menentukan hala tuju negara. Tuan Dipertua, isu kehadiran dan kebajikan parti Rohingya dan warga Cina ini telah memberi implikasi ataupun kesan negatif kepada keselamatan negara. Seolah-olah terdapat kelompongan dalam sistem pelaksanaan dan penguatkuasaan undang-undang. Apakah tindakan kerajaan dalam menangani isu ini? Tuan Dipertua, perkara kedua, Kepala Batas ingin menyentuh sebagaimana kenyataan Presiden Kongres QPEX Datuk Adnan Mat pada 2 Februari 2024 di mana membantah sebarang cadangan membenarkan pelajar asing bekerja di Malaysia bagi menampung kekurangan tenaga kerja mahir. Persoalannya, adakah kerajaan berhasrat untuk menjadikan pelajar asing sebagai pilihan bagi mengisi jawatan bagi tenaga kerja mahir? Kepala Batas juga ingin tahu sehingga kini berapakah jumlah warga asing yang telah bekerja di dalam bidang kerja profesional dan berkemahiran tinggi berbanding jumlah graduan tempatan yang telah direkodkan. Negara sentiasa memerlukan tenaga anak muda dalam mengemudi masa depan dan hala tuju nasional, malah merupakan aset penting dalam pembinaan negara. Sekiranya kerajaan berhasrat untuk melaksanakan pengambilan pelajar warga asing bagi menampung kekosongan, maka negara perlu bersedia untuk terus kehilangan para pegraduan yang berpotensi memilih untuk berkhidmat di luar negara seperti di Eropah dan Timur Tengah, terutamanya di sektor kesihatan. Bak kata bidalan, kera di hutan disusukan, anak dalam buaian mati kelaparan. Tuan Dipertua, perkara tiga yang ingin saya bawakan di sini, sebanyak 29 perkampungan Melayu di negeri Pulau Pinang kini sedang dan telah lenyap disebabkan pembangunan. Projek-projek mega dirancang seperti Penang Transport Master Plan,
Dengan izin PTMP, projek aliran transit ringan LRT dan projek perumahan mewah telah menghimpit penduduk yang telah menetap di perkampungan tersebut. Majoriti dari keturunan mereka telah menetap di perkampungan tersebut sejak sekian lama. Malah ada perkampungan yang telah mempunyai binaan mencecah 100 tahun seperti Kampung Batu Uban yang pernah dicadangkan untuk dijadikan perkampungan warisan Melayu di negeri Pulau Pinang. Menurut perkongsian laman web Harapan Daily pada 14 Februari 2024, Kepala Batas melihat Kampung Batu Uban layak untuk dijadikan tapak warisan kerana memenuhi satu di antara 10 syarat yang ditetapkan, iaitu mempamerkan nilai kemanusiaan penting dalam tempoh waktu atau dalam budaya kawasan tersebut, perkembangan seni bina dan teknologi, karya yang hebat, perancangan bandar atau reka landscape. Tuan Yang Pertua, Masjid Jami' Batu Uban dan Perigi yang telah dibina oleh saudagar Nakhoda Nan Intan pada tahun 1743 kini telah mencecah lebih 300 tahun. Malah sehingga kini air periginya masih digunakan sebagai sumber air untuk kegunaan wuduk dan airnya boleh diminum kerana mempunyai kandungan mineral yang baik. Namun apakah nasib kampung ini sekarang? Apakah polisi kerajaan dalam isu-isu melibatkan perkampungan-perkampungan warisan Melayu di seluruh negara? Isu kampung-kampung di Pulau Pinang ini bukanlah baru. Terbaru ialah Kampung Sitajaya yang terletak di dalam Parlimen Wangsa Maju, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang kini berdepan dengan rancangan pembinaan Kolej Universiti Tuanku Abdul Rahman. Jika kita melihat usaha murni pembangunan pendidikan ini sedang memaksa seolah-olah penduduk asalnya berpindah keluar. Tanah asal hutan di situ telah diteroka oleh para prajurit pada tahun 1970-an atas permintaan Perdana Menteri kedua, Tun Abdul Razak Husin. Apakah aspirasi almarhum negarawan ini hanya dipandang enteng oleh sebahagian pimpinan kini? Persoalannya ialah siapakah yang telah menjual tanah-tanah perkampungan ini? Bagaimana pula dengan 7 perkampungan kampung baru yang ingin disenaraikan sebagai tapak warisan UNESCO baru yang ingin disenaraikan? Sedangkan usia kampung tersebut hanya wujud setelah tanah Melayu merdeka. Jangan kerana atas nama pembangunan menang sorak kampung tergadai. Tuan Yang Pertua, perkara keempat, kerja-kerja awal penambakan laut telah memberi impak yang buruk seperti yang dijangkakan. Para nelayan, alam sekitar dan komuniti setempat telah mula merasai kesan-kesan tersebut. Terkini 7 nelayan bersama 2 wakil sahabat alam Malaysia dan Jaringan Ekologi dan Iklim telah memfailkan permohonan semakan kehakiman untuk menghentikan projek tambakan laut Pulau Pinang di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang. Malah Ketua Unit Nelayan Sungai Batu Zakaria Ismail selaku pemohon pertama untuk mengambil tindakan tersebut bagi pihak diri sendiri serta nelayan di certan tersebut Pulau Pinang yang didakwa terjejas teruk akibat projek terbabit. Kepala Batas sebelum ini pernah membahaskan tentang kesan buruk projek tambakan ini ke atas alam sekitar dan sosioekonomi pada nelayan pesisir pantai di negeri Pulau Pinang. Kubang Kering yang sebelum ini merupakan Menteri Alam Sekitar ketika itu turut mengambil tindakan menghentikan projek tersebut kerana mendengar rintihan para nelayan sepenuh masa yang mencari rezeki di kawasan tersebut. Suka Kepala Batas ingatkan bahawa rakyat hakim negara. Tuan Yang Pertua, perkara kelima, ramai ahli-ahli parlimen menyebutkan berkenaan dengan kos sara hidup, harga barang yang naik dan sebagainya. Lebih dekat ingin saya bawakan di sini berkenaan dengan peningkatan harga barangan keperluan bayi. Ini berikutan majoriti barangan bayi adalah diimport dari luar negara dan ianya selalu menjadi pilihan kerana kualiti yang ditawarkan. Perbelanjaan yang tinggi akan memberi kesan kepada ibu bapa yang sedang membesarkan bayi dari umur sehari sehinggalah kepada 2 tahun. Kepala Batas mengambil contoh barang-barang utama seperti susu, lampin pakai buang, bijirin, pakaian dan sebagainya. Rakyat terutamanya golongan ibu muda merupakan tunjang pembangunan negara. Mereka ini adalah golongan yang sangat merasai peningkatan kos sara hidup. Kita tidak boleh menolak bahawa peningkatan harga akan berlaku. Namun yang menjadi tekanan ialah apabila kenaikan itu mendadak serta terlalu membebankan, terutamanya terhadap golongan ibu muda dalam kalangan B40. Kepala Batas pernah bangkitkan isu ini pada perbahasan belanjawan yang lalu. Adakah terdapat mekanisme ditawarkan dan dirancang telah gagal dalam membantu ibu muda tinggal di kawasan bandar? Tuan Yang Pertua, demi anak, seorang ibu dan bapa sanggup berlapar supaya dapat menyediakan
makanan yang berkhasiat agar pembesaran otak dan tubuh badan anak-anak sentiasa sihat. Seharusnya yang menjadi pertimbangan para ibu bapa ialah kualiti berbanding kos. Namun kerana tekanan kos dan perbelanjaan yang tinggi, maka ramai dalam kalangan M40 ke bawah terpaksa memilih kos. Bagaimana pula kos kesihatan bayi? Kos vaksin dan ubat-ubatan ini mungkin bukanlah isu yang besar bagi mereka yang mampu ke klinik dan pusat bakar kanak-kanak swasta. Namun bagi golongan B40, M40 pasti mengharapkan rawatan dan penjagaan kesihatan ini di klinik dan hospital kerajaan kerana kos. Justru Kepala Batas mencadangkan agar kerajaan dapat meningkatkan jumlah pembiayaan kesihatan awam terutamanya untuk perubatan dan penjawatan seperti penolong pembantu perubatan dan jururawat di seluruh negara. Tuan Yang di-Pertua, sebagai kalam penutup perbahasan kali ini, Kepala Batas ingin menutup perbahasan kali ini dengan satu pesanan daripada almarhum Tok Kenali. Ikut bapamu tetapi takutkan Tuhan. Kuasailah pengetahuan agama dan politik. Ilmu itu apa yang terguris dalam hati. Pengetahuan manusia terbatas. Mengaku salah jika bersalah. Sunnah Tuhan sudahlah wajar. Biar mati adat, jangan mati syarak. Di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Bertanya pada yang tahu, penjahat itu mencukupi dengan kejahatannya. Doa adalah senjata orang mukmin. Berasaskan 5 rukun negara, Kepala Batas menyokong titah tuanku. Terima kasih, Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Kepala Batas. Berikutnya saya mempersilakan Yang Berhormat Puchong. Terima kasih Datuk Speaker kerana izinkan Puchong untuk mengambil bahagian dalam perbahasan titah ucapan tuanku. Pertama sekali, Puchong ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuanku kerana telah menegaskan di dalam ucapan baginda bahawa baginda tidak akan melayan permintaan apa-apa dari mana-mana pihak yang cuba menggugat kestabilan politik di negara kita. Kenyataan tuanku ini telah once and for all mengukuhkan pentadbiran kerajaan perpaduan untuk masa 4 tahun yang akan datang, dan ini memberi suntikan keyakinan yang sangat kuat dan penting kepada pelabur-pelabur di luar sana terhadap kestabilan politik di Malaysia. Puchong juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana walaupun pada tahun lepas kerajaan mengalami cabaran politik yang kuat dengan adanya pilihan raya negeri pada Ogos dan juga langkah-langkah yang berbeza seperti langkah Dubai yang cuba menggugat kestabilan kerajaan perpaduan, Malaysia telah pun berjaya mencatatkan pelaburan diluluskan yang tertinggi dalam sejarahnya berjumlah RM329.5 bilion. Datuk Speaker, cabaran sekarang ialah bagaimana kita dapat memastikan pelaburan yang diluluskan ini dilaksanakan on the ground. Kerana masa inilah pelabur benar-benar ambil duit, masukkan duit mereka ke pasaran kita, dan masa inilah rakyat boleh merasai angka-angka besar yang telah pun diumumkan oleh kerajaan. Tambahan lagi, jika kita dapat mempercepatkan pelaksanaan projek-projek pelaburan dalam masa terdekat, terutamanya dalam suku pertama, suku kedua dan suku ketiga untuk tahun ini ia dapat meningkatkan permintaan ringgit di pasaran mata wang dan sekaligus membantu juga meningkat nilai ringgit. Dengan itu, Puchong ingin tahu apakah strategi kerajaan untuk memastikan projek pelaburan yang diluluskan dapat dilaksanakan dengan secepat mungkin. Datuk Speaker, Puchong sangat mengalu-alukan inisiatif MITI dalam mewujudkan Invest Malaysia Facilitation Centre (IMFC) pada 1 Disember 2023 sebagai one-stop center yang bertujuan mempercepatkan pelbagai proses kelulusan dan mengurangkan karena birokrasi dalam penyampaian perkhidmatan awam. Penubuhan IMFC ini juga adalah selari dengan nasihat tuanku untuk cut the red tape dan boleh menjadi pemangkin dalam memastikan pelaburan yang komited dapat dilaksanakan. MITI telah pun mengambil langkah pertama yang betul, syabas dan tahniah. Walau bagaimanapun, cabaran sekarang ialah bagaimana IMFC boleh menjalankan fungsinya
Kerana kebanyakan pihak, saya nampak kenyataan media, tengok baca, kebanyakan pihak yang terlibat dalam permohonan pelaksanaan pelaburan adalah bukan di bawah bidang kuasa MITI, seperti Jabatan Custom, Jabatan Immigration, LHDN dan lain-lain, serta kerajaan negeri dan juga tempatan. Oleh itu, Puchong ingin tahu bagaimana IMFC boleh memastikan agensi-agensi yang bukan di bawah MITI memberi kerjasama yang sepenuhnya kepada pelabur-pelabur, sama ada dari asing ataupun domestik. Adakah IMFC boleh menetapkan KPI dari segi tempoh permohonan dan kelulusan yang perlu dicapai oleh agensi-agensi ini, ataupun IMFC setakat boleh mengadakan mesyuarat penyelarasan, kerana itu bidang kuasa ataupun punca kuasa IMFC akan menetapkan sama ada IMFC efektif ke tidak. Bagaimana pula dengan permohonan yang perlu kerjasama daripada kerajaan negeri dan juga tempatan? Adakah MAIDA akan mewujudkan IMFC di peringkat negeri dan juga wilayah untuk memastikan pelabur-pelabur, terutamanya mereka yang membawa teknologi tinggi, dapat mendapat perkhidmatan awam yang bukan sahaja baik di Malaysia tetapi world class? Puchong ingin menyeru kerajaan untuk memastikan bahawa IMFC bukan sahaja diberi sumber yang mencukupi, tetapi yang paling penting untuk saya adalah punca kuasa yang mencukupi daripada Kabinet untuk menjalankan kerja-kerja penyelarasan dan juga pengurangan kerana birokrasi yang efektif. Datuk Speaker, seterusnya Puchong ingin membangkitkan isu berkenaan dengan standard pendidikan negara kita. Puchong sangat bimbang dengan prestasi pelajar kita di PISA berbanding dengan negara-negara lain. PISA adalah penilaian pelajar antarabangsa yang dibuat setiap 4 tahun untuk mengukur keupayaan kanak-kanak berumur 15 tahun dalam membaca, matematik dan sains. Keputusan terkini telah meletakkan Malaysia di tanggal ke-60, 53, 52 daripada 80 negara dalam membaca, matematik dan sains masing-masing. Datuk Speaker, di tangan saya ini adalah Executive Summary for Malaysia Education Blueprint 2013 to 2025. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Blueprint ini dihasilkan masa Yang Berhormat Pago menjadi Menteri Pendidikan. Saya masih ingat lagi masa lancarkan blueprint ini, kita diberitahu bahawa blueprint ini dihasilkan dengan kos ataupun wang rakyat 20 juta ringgit kerana kerajaan melantik konsultan yang terkena McKinsey untuk menghasilkan blueprint ini. Dan saya tengok laporan berita tahun lepas apabila kementerian menyambut sedekat selepas pelaksanaan blueprint ini, mereka melabelkan pelaksanaan blueprint ini sebagai berjaya. Tetapi hari ini saya nak tanya sama ada pelaksanaan blueprint ini betul-betul berjaya. Antara outcome, saya masih ingat lagi apabila saya baca blueprint ini itu 10 tahun yang lalu lah, 11 tahun yang lalu. Apabila kita baca, antara outcome ataupun keberhasilan utama yang ingin dicapai, yang nak dicapai melalui transformasi pendidikan berdasarkan blueprint ini ialah untuk meningkatkan kedudukan pencapaian negara daripada kumpulan sepertiga terbawah kepada kumpulan sepertiga teratas dalam kalangan negara yang menyertai penilaian peringkat antarabangsa seperti PISA dalam tempoh 15 tahun, iaitu menjelang tahun 2028. Datuk Speaker, selepas 11 tahun selepas blueprint ini dilancarkan dan 4 tahun lagi ke sasaran 2028, Malaysia masih lagi di kumpulan sepertiga terbawah di PISA. Kita berada di tempat keempat di rantau Asia Tenggara selepas Singapura, Vietnam dan Brunei. Saya telah membaca dengan teliti analisis terkini PISA dan ia agak membimbangkan. Di Malaysia, hanya 41% pelajar yang dapat mencapai sekurang-kurangnya tahap 2 dalam matematik, iaitu basic mathematics. Misalnya, membandingkan jarak dua laluan alternatif ataupun menukar harga kepada currency ataupun mata wang yang berbeza. Ini sangat basic. Tetapi bayangkan, lebih daripada separuh pelajar umur 15 tahun di Malaysia tidak mampu menjawab soalan tahap ini.
Kalau kita meletakkan perspektif, peratus 41% ini adalah jauh lebih rendah daripada purata negara OECD iaitu 69%, 28% lebih rendah. Lebih menyedihkan lagi kalau kita bandingkan dengan prestasi pelajar di Singapura, Jepun, Hong Kong, Macau, Taiwan dan Estonia, di mana lebih daripada 85% pelajar mereka boleh menjawab soalan tahap 2. Jika kita bandingkan dengan Vietnam, 72% pelajar mereka boleh mencapai sekurang-kurangnya tahap 2 matematik. 31% lebih tinggi daripada kita. Datuk Speaker, Puchong sangat sekarang suka bandingkan kita dengan Vietnam kerana saya nampak dan observe bahawa Vietnam is catching very fast and they are doing everything, a lot of things right dengan izin. Jika kita relax lagi, Puchong sangat khawatir bahawa generasi akan datang tidak dapat bersaing dengan mereka. Bukan bersaing dengan Singapura, tetapi bersaing dengan Vietnam. Tidak dapat bersaing dengan Vietnam pada masa depan. Dengan itu, Puchong ingin tahu apakah strategi Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan prestasi pelajar kita dalam membaca, matematik dan sains. Sebenarnya dalam blueprint ini ada banyak cadangan. Kalau kita ini adalah summary. Kalau blueprint itu lebih tebal sikit, tapi di dalam blueprint ini ada banyak cadangan yang boleh meningkatkan prestasi belajar, tetapi belum lagi dilaksanakan oleh kementerian. Puchong ingin mencadangkan kementerian untuk menilai semula cadangan-cadangan ini dan bagi cadangan yang high impact boleh mengambil langkah dengan segera. Memandangkan kita ada 4 tahun lagi untuk mencapai sasaran kita. Datuk Speaker, mengikut kajian pada tahun 2019, bagi negara atau ekonomi yang berbelanjaan terkumpul, cumulative expenditure bagi setiap pelajar sepanjang tahun sekolah antara umur 6 hingga 15 di bawah $75,000, perbelanjaan pendidikan yang tinggi, lebih tinggi dikaitkan dengan prestasi yang lebih tinggi dalam matematik di ujian PISA. Di Malaysia, perbelanjaan adalah lebih rendah iaitu kira-kira $50,700. Oleh itu, dari segi perbelanjaan, jika kita dapat meningkatkan perbelanjaan pendidikan dan belanjanya di tempat yang betul, kita boleh meningkatkan lagi prestasi belajar. Walau bagaimanapun, Puchong tahu bahawa sekarang kerajaan tidak mampu melabur lebih lagi untuk pendidikan kerana beban kewangan yang sangat berat dengan legasi hutang RM1 trilion. Di sini saya ada satu cadangan yang boleh meningkatkan perbelanjaan pendidikan tanpa meningkatkan beban kerajaan. Saya mendapati bahawa di Puchong terdapat 18 tapak sekolah, iaitu 6 untuk sekolah bersepadu, 5 sekolah menengah dan 7 sekolah rendah dengan keluasan sehingga 155 ekar. Dan dalam tempoh 10 tahun yang lepas, tiada satu sekolah baru yang dibina di tapak-tapak ini. Kebanyakan tapak ini perlukan kos untuk penyelenggaraan dan kebanyakannya adalah semak samun. Puchong rasa kawasan-kawasan parlimen lain juga mengalami situasi yang sama. Kita sentiasa ada banyak tapak sekolah tetapi kerajaan sentiasa kata tiada dana yang mencukupi untuk membina sekolah yang baru ataupun tiada permintaan. There is no need. Puchong ingin cadangkan kerajaan untuk mengkaji sama ada kerajaan pusat boleh bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk tukar penukaran untuk tujuan penukaran kegunaan tanah supaya kita boleh menyewa tapak-tapak sekolah yang belum lagi ada rancangan untuk membina baru bagi kegunaan komersial ataupun pertanian. Dan semua pendapatan yang dijana daripada sewaan ini boleh masuk ke satu tabung, misalnya tabung pendidikan negeri, di mana kerajaan pusat dan juga negeri boleh menggunakan dana tambahan ini untuk pembangunan pendidikan dan penyelenggaraan sekolah di negeri tersebut. Untuk tapak-tapak tertentu yang sudah tentu kita tak ada, mungkin akan membina sekolah baru, maka kerajaan boleh menimbang sama ada kita boleh menjual untuk masuk dan semua dana yang dari penjualan tanah ini boleh masuk kepada tabung pembinaan sekolah baru negeri. Saya sentiasa fikir tiada gunanya jika Puchong ada 18 tapak sekolah tetapi kerana kekurangan dana
kerajaan tiada satu pun sekolah baru. Lebih baik jika kita kerajaan boleh jual satu ataupun dua tapak yang sesuai dan dengan pendapatan yang didapati daripada penjualan menyediakan satu sekolah baru dan kalau ada ekstra lagi bagi lagi untuk pembangunan pendidikan di Puchong sama ada naik taraf ataupun bagi allowance ekstra untuk guru-guru ataupun guru besar ataupun pegawai-pegawai di sekolah. Ya, kerajaan sekarang memang telah pun mengalami kekangan kewangan. Tetapi anak-anak kita tidak boleh menunggu supaya menunggu apabila kerajaan memperbaiki kedudukan kewangan sebelum lebih banyak dana boleh disalurkan untuk meningkatkan kualiti pendidikan mereka. Oleh itu, Puchong bentangkan cadangan ini dan harap dapat pertimbangan kerajaan. This is an out of the box suggestion, tapi inilah masa kita perlu tengok dan think out of the box supaya kita boleh dapatkan lebih dana untuk meningkatkan kualiti pendidikan di negara kita. Datuk Speaker, akhir sekali, Puchong ingin membangkitkan sekali lagi isu berkenaan dengan suntikan vaksin HPV untuk kanak-kanak perempuan umur 13 yang boleh mencegah kanser cervix untuk generasi akan datang. Puchong telah pun beberapa kali saya membangkitkan tentang isu ini sejak Mac tahun lepas, tetapi it seems to have fallen into deaf ears dengan izin. Secara ringkasnya, sejak 2010 kerajaan memberi suntikan vaksin HPV kepada semua pelajar perempuan umur 13, tetapi usaha ini tergendala apabila COVID-19 melanda dunia pada tahun 2020. Sehingga tahun lepas, lebih daripada 500,000 dari kohort pelajar perempuan umur 13 pada 2020 hingga 2023 telah pun tercicir dari suntikan ini. Pada bulan Jun tahun lepas, Kementerian Kesihatan dalam jawapan kepada saya telah pun mengumumkan bahawa ada 120 juta ringgit yang telah diperuntukkan untuk perolehan vaksin HPV pada 2023. Walau bagaimanapun, saya telah pun mendapat maklumat bahawa walaupun tender perolehan vaksin kerajaan telah pun tutup sejak September 2023, tetapi sampai sekarang kerajaan belum lagi memutamatkan perolehan ini. Puchong ingin tanya bila kerajaan akan memutamatkan perolehan vaksin HPV supaya roll out boleh dibuat secepat mungkin kepada mereka yang tercicir. Mengikut penyata JKPK Wanita, Kanak-kanak dan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kesihatan telah pun berancang untuk roll out untuk suntikan 820,000 suntikan vaksin HPV untuk tahun ini. Adakah ia masih lagi sempat dibuat memandangkan perolehan vaksin telah pun sudah lambat? Puchong ingin meminta penjelasan daripada Kementerian Kesihatan dan apakah tindakan yang akan diambil oleh kementerian untuk memastikan bahawa anak-anak kita diberi suntikan dan elak daripada kanser cervix pada masa depan. Itu sahaja yang Puchong ingin bangkitkan. Terima kasih Datuk Speaker dan Puchong mohon menyokong titah tuanku. Terima kasih Yang Berhormat Puchong. Saya berikutnya mempersilakan Yang Berhormat Jerantut sebagai pengucap yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Datuk Yang Pertua, saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Yang Pertua kerana memberikan saya peluang bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain membahaskan usul menjunjung kasih titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi penggal ketiga pada tahun 2024. Saya ingin memulakan perbahasan saya pada petang ini dengan memetik dua potong ayat Al-Quran daripada surah As-Saff yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya? Amat besar kebenciannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kamu memperkatakan sesuatu yang tidak kamu melakukannya. Marilah kita sama-sama mengambil pengajaran daripada ayat ini, sama ada kita berada di blok pihak kerajaan maupun di pihak pembangkang. Kerana ini telah dinyatakan di bawah titah Yang di-Pertuan Agong kepada 222 ahli parlimen agar kita
memberikan penumpuan terhadap usaha untuk membela nasib rakyat seluruhnya dalam keadaan rakyat sedang dihimpit dengan kesempitan ekonomi. Datuk Yang di-Pertua, bagi menyeru titah Yang di-Pertuan Agong berkenaan dengan melupuskan hutang negara yang sejak tahun 1988 kerajaan Malaysia sentiasa dalam kedudukan defisit fiskal. Marilah sama-sama kita melihat kembali perkembangan semasa ekonomi negara yang memainkan peranan penting dalam merealisasikan harapan Yang di-Pertuan Agong, iaitu negara ini memperoleh lebihan fiskal setiap tahun. Pada tahun 2023, KDNK negara hanyalah mencapai 3.7% berbanding targetnya 4.0 sehingga 5.0 dari ucapan sulung yang Perdana Menteri Malaysia PMX sebagai Menteri Kewangan dalam Pembentangan Belanjawan 2023. Pada Pembentangan Belanjawan tahun ini pula, kerajaan masih mengekalkan targetnya pada julat 4.0 hingga 5.0%. Dan pada hemat saya, ia tidaklah terlalu tinggi dan ianya realistik untuk dicapai. Cuma persoalan daripada saya untuk dijawab oleh pihak kerajaan, apakah perancangan kerajaan dalam merealisasikan target KDNK tahun ini agar ia tidak kekal rendah dan tidak tercapai seperti tahun lepas? Yang kedua, apa perkara yang berbeza yang akan dilakukan pada tahun ini berbanding dengan perkara yang telah terlaksana pada tahun lepas? Datuk Yang di-Pertua, KWSP bersasar. Pada perbahasan Belanjawan 2023, saya telah mencadangkan kepada pihak kerajaan untuk mempertimbangkan kepada KWSP bersasar, pengeluaran KWSP bersasar. Berikut adalah petikan daripada ucapan tersebut. Realitinya, saya mengetahui bahawasanya penyimpan dengan jumlah yang paling sedikit adalah daripada orang Melayu sendiri. Namun, saya juga memahami adanya implikasi terhadap pengeluaran bersasar ini. Namun, penegasan kami di peringkat Perikatan Nasional, pengeluaran bersasar KWSP ini adalah berbentuk short term measures dengan izin kepada mereka yang betul-betul memerlukan, bukannya diberikan kepukal kepada semua. Oleh kerana itu, syarat untuk mereka yang layak adalah ditetapkan oleh kerajaan. Maka dengan ini, kerajaan boleh mengawal sebarang implikasi daripada kebenaran tersebut. Saya telah mengangkat isu ini kembali pada sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada minggu lepas. Ia berkait dengan akaun 3 KWSP yang akan diperkenalkan pada April ini. Pihak Menteri Kewangan kedua tidak dapat memberikan penjelasan yang tuntas ataupun terperinci kerana dimaklumkan KWSP sedang sibuk memfokuskan kepada isu dividen pencarum bagi tahun 2023. Saya ucapkan tahniah kepada KWSP kerana berlakunya pemberian dividen 5.5% dan 5.4% kepada konvensional dan juga syariah. Namun untuk rekod, dividen KWSP pada tahun kewangan 2021 adalah 6.1% untuk konvensional dan 5.65% untuk syariah. Oleh yang demikian, untuk kesekian kalinya Yang di-Pertua, jerantut memohon agar diberikan kelonggaran kepada pengeluaran simpanan KWSP melalui akaun 3 ini kepada mereka yang layak, khususnya kepada mereka yang sedang dihimpit dengan hutang yang memungkinkan mereka diisytihar sebagai muflis atau bankrupt. Pada pihak kerajaan, kasihanilah rakyat dan dengarlah rintihan mereka. Datuk Yang di-Pertua, bab kepenggunaan dan konsumerisme. Cukai SST merangkumi cukai jalan dan perkhidmatan. Cukai jualan dan perkhidmatan. Ketika Yang Berhormat Bagan menjadi Menteri Keuangan sewaktu POS PRU ke-14, kerajaan PH telah memperkenalkan semula SST dengan kadar 10% cukai jalan dan 6% cukai perkhidmatan. Kini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Kerajaan Madani menaikkan cukai perkhidmatan dari 6% kepada 8%. Kenaikan cukai SST dan cukai perkhidmatan digital semestinya akan memberikan impak kepada kenaikan harga dan kos sara hidup. Walaupun diulang-ulang kepada rakyat bahawa perkhidmatan seperti makanan dan minuman serta telekomunikasi dikecualikan, namun cukai ini bakal memberi impak berantai yang sekarang dirasai oleh rakyat. Saya ambil contoh tiket kapal terbang. Berlakunya penambahan kos tiket kapal terbang kerana SST 8% ini. Perlu diingat, pengangkutan udara ini juga digunakan
oleh semua lapisan masyarakat, bukannya golongan kayangan sahaja. Jerantut juga pernah mencadangkan kepada pihak Kementerian Pengangkutan agar mengawal selia harga tiket kapal terbang, khususnya bagi sahabat Borneo kita yang berulang alik daripada Sabah ataupun Sarawak ke Kuala Lumpur. Apa juga algoritma yang terbabit? Kerajaan perlu memikirkan mekanisme yang terbaik agar rakyat Borneo dapat menikmati harga tiket yang berpatutan seperti mana yang mereka rasai sewaktu sambutan Chinese New Year baru-baru ini. Atas kenaikan SST 8% ini juga, sekali lagi saya mencadangkan kepada pihak kementerian untuk membentangkan di Parlimen yang mulia ini Blueprint Social Safety Net Policy dengan izin yang lebih komprehensif agar keterjaminan kehidupan yang lebih sustainable untuk golongan rakyat yang terbabit. Datuk Yang di-Pertua, berkenaan dengan beras putih madani, masih segar di dalam ingatan kita semua sewaktu pengumuman beras madani RM30 yang dilakukan oleh ahli Parlimen Bukit Gantang selaku pengurusi Majlis Tindakan Sara Hidup Negara (NAKOL) dibantah dengan kerasnya oleh seluruh lapisan masyarakat kerana pengumuman itu seakan ingin menutup kelemahan kerajaan dalam menyelesaikan isu beras di dalam negara ini. Saya rasa tidak perlu dihuraikan dan diperjelaskan lagi berkenaan mengapa beras madani ini bukan satu solusi kepada permasalahan beras putih yang berlaku. Kerana secara zahirnya dapat dilihat yang kenaikan dari RM26 kepada RM30 bagi kampit beras 10 kilo dan spek 1 kilo perlu berharga RM3.5, walhal sebelum ini harga kawalan maksimum beras super special adalah berharga RM2.60, iaitu naik 90 sen. Jadi saya menyeru kepada pihak kerajaan. Pihak kerajaan seharusnya ada keazaman politik untuk menghapuskan kartel beras agar isu ketiadaan beras putih tempatan ini dapat diselesaikan melalui penguatkuasaan dari pihak kerajaan. Jerantut juga sekali lagi ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan seperti mana yang Jerantut telah cadangkan dalam Belanjawan 2024 yang lalu agar dikaji pengembalian semula peranan dan fungsi Lembaga Padi dan Beras Negara. Kita kurangkan kepergantungan kepada beras import, kita bela hak pesawah dan kita realisasikan agenda beras nasional sebagai misi nombor 1 dalam sektor pertanian. Tuan Yang di-Pertua, dari sudut sektor pengangkutan seperti titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong, Malaysia akan berhadapan dengan Tahun Molek Malaysia 2026 dan Malaysia juga telah dipilih sebagai pengurusi ASEAN 2025. Maka kerajaan wajib menyiapkan Malaysia ke arah perkhidmatan pengangkutan awam bertaraf dunia. Datuk Yang di-Pertua, berkenaan dengan Ibu Pejabat KTMB. Ibu Pejabat KTMB merupakan warisan negara yang mempunyai reka bentuk dan nilai estetika melalui kepelbagaian ragam hiasnya. Bangunan yang berusia ratusan tahun ini menggambarkan kemuncak pembangunan sejarah kereta api di Tanah Melayu dan telah menjadi Ibu Pejabat KTMB sejak sekian lama. Namun, saya mendapat maklumat yang pekerja-pekerja KTMB sekarang dalam proses dipindahkan ke bangunan baru dan difahamkan warisan negara ini tidak lagi menjadi Ibu Pejabat KTMB selepas pemindahan selesai sepenuhnya. Jadi, saya mohon penjelasan daripada pihak Kementerian Pengangkutan kepada perubahan Ibu Pejabat KTMB ini. Apakah rasionalnya dan yang paling penting sekali, apakah yang akan jadi kepada Ibu Pejabat KTMB yang sedia ada ini. Saya juga mencadangkan agar sekiranya ada perancangan untuk perubahan milikan bangunan Ibu Pejabat KTMB ini, kami daripada pihak pembangkang mencadangkan agar ianya berada di bawah kelolaan GLC yang lain, contohnya seperti Hazanah, kerana ianya merupakan bangunan warisan yang boleh dijadikan sebagai tarikan pelancong dan barangkali mungkin boleh dijadikan khazanah ini sebagai muzium sejarah KTMB bagi menjadi salah satu destinasi pelancongan di ibu kota. Jerantut. Ya, silakan. Adakah Jerantut setuju stesen-stesen KTM juga perlu diberi penambahbaikan? Banyak stesen-stesen KTM terutama di Alor ni dalam keadaan usang, tempat parking tak selamat, lampu tak menyala, landscape tak dijaga. Adakah itu juga perlu diberi perhatian oleh kerajaan? Terima kasih. Terima kasih pada Alor. Saya setuju fokus kepada Kementerian Pengangkutan untuk meningkatkan
penyelenggaraan kepada stesen-stesen ini kerana ia dapat memberikan kebaikan. Dan untuk pengetahuan semua, sistem perkhidmatan rel ini lebih diminati oleh rakyat sekarang kerana masalah lebuh raya yang semakin padat dengan kenderaan seperti mana yang berlaku sekarang. Datuk Yang di-Pertua, gig ekonomi, e-hailing dan juga p-hailing. Saya menyokong penuh poin yang diutarakan oleh Ketua Pembangkang pada perbahasannya selasa lepas berkenaan dengan gig ekonomi yang menjadi alternatif kepada rakyat Malaysia demi kelangsungan hidup masing-masing. Kata PMX pada 22 Julai 2023, bagi saya seminggu, saya akan panggil semua syarikat p-hailing, saya akan jumpa di Pejabat Perdana Menteri, saya nak sampaikan pandangan saudara semua. Pada 14 November 2023, jawapan yang berhormat Menteri Pengangkutan kepada persoalan ini semasa di dalam Dewan adalah sekiranya harga lantai e-hailing ditetapkan, tambang pengguna juga mungkin akan meningkat. Namun, setelah diberikan janji oleh PMX untuk selesaikan isu ini dan setelah himpunan demi himpunan dilaksanakan oleh pihak e-hailing dan juga p-hailing, apa tindakan kerajaan selanjutnya? Apakah ingin dikhianati mereka sebagai golongan yang terdesak dalam mencari rezeki halal dalam keadaan suasana ekonomi yang mendesak sekarang? Datuk Yang di-Pertua, skim saraan perkhidmatan baru perkhidmatan awam. Kita dimaklumkan berkenaan dengan skim saraan Malaysia 2002 akan menggantikan skim saraan baru perkhidmatan awam. Kita mohon pihak kerajaan agar membentangkan cadangan ini secara komprehensif di dalam parlimen agar kita boleh menelitinya agar ia dapat memberikan kebaikan kepada semua kaki tangan perkhidmatan awam. Kita juga dimaklumkan oleh siaran media Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Perkhidmatan Awam berkaitan dengan pengambilan pegawai baru secara lantikan kontrak yang bersifat interim dalam perkhidmatan awam akan diserap ke penjawatan tetap. Ini yang dinyatakan dalam siaran media tersebut. Jadi, Jerantut memohon penjelasan daripada pihak kerajaan. Pertama, apakah maksud interim? Berapa lama masa itu? Yang kedua, apakah jaminan kerajaan agar mereka yang dilantik secara interim, secara kontrak ini akan diserap sebagai permanent staff di dalam Jabatan Perkhidmatan Awam? Tuan Yang di-Pertua, dalam kita membentangkan tentang polemik makanan warisan negara ini, saya daripada Jerantut mencadangkan agar hidangan asam rung ataupun boleh sebut asam rum ataupun asam rung ataupun asaro, ada 4 cara nak sebutnya, dan juga ikan patin tempoyak yang kedua-duanya datang daripada Jerantut dan kedua-duanya boleh dinikmati oleh semua rakyat sama ada golongan majoriti ataupun minoriti yang disahkan halalnya. Saya mohon agar ia diangkat sebagai makanan warisan negara kerana ia lebih bagus daripada isu yang berlaku sebelum ini. Dan secara tidak langsung, ia boleh meningkatkan pendapatan rakyat Jerantut serta dapat meningkatkan kehadiran pelancong dalam dan luar negara ke negeri Jerantut. Akhirnya, sebagai kesimpulan, negeri Pahang. Terima kasih. Itu orang Pahang. Pahang. Lapar ni. Bila teringat asam rung ni, dia datang daripada buah getah. Ya, kalau tuan-tuan dan perempuan tak biasa. Saya pun orang Pahang. Tu dia. Orang Cameron. Orang Cameron. Saya nak beritahu kat yang lain ni, kalau boleh datang ke sana, kita boleh bagi 2 version. Satu yang tak pedas, satu yang pedas. Parlimen lah. Kepada semua. Kalau bawa ke parlimen, kita tak ada peruntukan. Belanja lah. Boleh, nanti kita pakat dengan Ipoh Timur. Dia ada peruntukan. Baik. Dah belanja hari ni dah. Terima kasih sahabat saya Ipoh Timur. Apapun, sebagai kesimpulannya, Datuk Yang Di-Pertua, dalam Perenggan 14, seperti titah yang di-Pertuan Agong pada Perenggan 14 dan seperti yang termaktub dalam Perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan, Islam ialah agama bagi persekutuan. Maka pada pendapat saya, pada pendapat Jerantut, ia sewajarnya diberikan imuniti dari apa jua perkara yang boleh mengganggu gugat perkara ini. Semua pihak
wajib mengambil tanggungjawab agar imuniti ini dapat dikekalkan dan diperkasakan. Sama ada kita menulis, sama ada kita bercakap, asalkan ia selari dengan apa yang termaktub di dalam perkara 3/1 ini untuk kita memperkasakan Islam sebagai agama persekutuan, maka terimalah segalanya dengan hati yang terbuka. Dan juga saya memohon agar kita semua boleh bekerjasama, sama ada di peringkat pusat maupun di peringkat negeri. Kita semua mesti bersama-sama mengukuhkan mahkamah syariah dan menambah baik elemen syariah di semua peringkat. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini akan diambil kira oleh pihak kerajaan sebagai konstruktif suggestion ataupun argument kepada pihak kerajaan untuk kita sama-sama membina negara ini seperti mana yang dimaklumkan ataupun dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong, yang kita perlu sama-sama membina kerajaan ini kerana ini adalah kerajaan Malaysia yang dicintai. Sekian, Jerantut memohon menyokong titah diraja 2024. Dengan ucapan yang berhormat Jerantut itu, maka dengan ini ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguh sehingga 10 pagi hari Selasa 5 hari bulan Mac 2024.